Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Zaidi, pemegang kad matrix bernombor A169720. Jadi saya akan menerangkan dan membentangkan tentang pengenalan bagi tajuk pengaruh tamadun Melayu kepada dunia. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan lebih teliti mengenai tamadun Melayu, adalah lebih baik untuk kita memahami maksud tamadun dan maksud Melayu itu sendiri. Jadi saya mulakan dengan perkataan tamadun. Tamadun diperkenalkan oleh Zuji Zidan untuk pertama kalinya. Jadi siapakah Zuji Zidan? Zuji Zidan ialah seorang penulis Kristian yang sangat mahir dengan sastra Arab dan sejarah Islam. Namun, terdapat para sarjana yang mengatakan bahawa Ibnu Khaldun merupakan orang pertama yang memperkenalkan perkataan tamadun. Perkataan tamadun tersebut diambil daripada bahasa Arab seperti Madana, Umran, Hadara, Madaniyah dan beberapa perkataan lain. Dari sudut etimologi, perkataan tamadun di dalam bahasa Inggeris mempunyai maksud yang selari dengan civilization. Civilization itu diambil daripada perkataan Latin civitas yang bermaksud bandar atau city. Menurut Longman of Contemporary English mengatakan civilization ialah taraf kemajuan dan pembangunan manusia yang tinggi yang dicirikan oleh tahap pencapaian yang tinggi dalam kesenian, agama, sains dan organisasi sosial atau politik. Menurut Kamus Dewan, keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan, kebendaan serta perkembangan pemikiran dari aspek sosial, politik maupun sosial yang tinggi negara dan penduduknya. Jadi secara ringkasnya kita dapat mengetahui bahawa perkataan tamadun ini sebenarnya ialah berkisahkan tentang kemajuan dan perkembangan kegiatan manusia yang meliputi pelbagai aspek, antaranya aspek politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi saya teruskan perbincangan mengenai maksud perkataan Melayu. Terdapat pelbagai definisi Melayu yang dapat saya jumpa. Antaranya ialah Melayu berasal daripada perkataan Himalaya lalu disingkatkan menjadi Malaya. Hima bererti salji atau sejuk sedangkan Alaya bermaksud tempat. Terdapat juga pandangan yang mengatakan Melayu berasal daripada perkataan Mala dan Yu. Mala artinya mula atau permulaan dan Yu bermaksud negeri. Melayu pula, hal ini menunjukkan Melayu ialah negeri mula. Hal ini dibuktikan melalui fakta yang menyatakan Bukit Si Guntang di Palembang diyakini sejarah sebagai negeri asal usul Raja-Raja Melayu. A.H. Keyner mula memberi takrif orang Melayu dilihat dari segi sosial dan budayanya yang lebih luas meliputi penduduk yang mendiami semenanjung Tanah Melayu dan gugusan pulau-pulau Melayu atau Nusantara. Manakala menurut Benton William, Melayu itu ditarifkan sebagai penduduk yang mendiami Asia Tenggara dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Jadi dapat disimpulkan, Melayu itu ditakrif sebagai satu bangsa besar yang menghuni pesisir pantai dari zaman silam di timur Sumatera, di pantai sekeliling Pulau Kalimantan dan sekeliling semenanjung Tanah Melayu, Singapura dan seluruh kepulauan Riau sehingga ke Laut Cina Selatan iaitu Pulau Natuna dan Pulau Berantiran. Berikut ialah definisi Melayu yang dapat saya cari. Hai, Assalamualaikum. Jadi, saya akan bentangkan pula mengenai dengan latar belakang pembentukan tamadun Melayu. Okey, pertama sekali, tamadun Melayu adalah sebuah tamadun yang dibina dan dimiliki oleh orang-orang berbudaya Melayu dan ia juga telah dibentuk oleh sekelompok manusia sebagai kumpulan orang Melayu. Maksudnya sebelum pembentukan tamadun Melayu ni telah muncul satu kelompok manusia dan pada situlah terbentuknya tamadun Melayu. Okay, kemudian ia bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang mana ia dikenali dengan nama seperti Alam Melayu, Nusantara, Tanah Jawi dan juga Gugusan Kepulauan Melayu. Asia Tenggara khasnya Gugusan Kepulauan Melayu, ia adalah mencakupi Selatan Siam, Semenanjung Tanah Melayu, Pulau Sumatera,
Jawa, Madura, Sunda, Borneo, Sulawesi, Filipina, Pulau-Pulau Timur Indonesia dan juga bahagian-bahagian kecil daripada Kampuchia ke Vietnam. Seterusnya, pembentukan tamadun Melayu banyak dipengaruhi oleh orang-orang luar melalui aktiviti perdagangan, penyebaran agama dan juga hubungan diplomatik. Maksudnya waktu dulu dekat alam Melayu ni, kita sendiri tahulah perdagangan tu adalah satu aktiviti yang sering dijalankan lah. Kemudian melalui perdagangan itu telah terjadinya penyebaran agama daripada orang-orang luar yang datang ke alam Melayu. Dan juga waktu tu juga hubungan diplomatik dilaksanakan di alam Melayu. Okey, kemudian tamadun Melayu adalah dipengaruhi oleh aspek seperti agama Hinduisme, Buddhisme, Barat dan juga Islam. Okey, dan yang terakhir sekali, pentadbiran dalam tamadun Melayu dan juga alam Melayu pada awalnya adalah berlandaskan Islam, namun ia telah diganti sedikit demi sedikit oleh unsur-unsur Barat. Maksudnya sebelum Barat datang, agama Islam adalah salah satu agama yang paling besar lah memainkan peranan dalam pembentukan tamadun Melayu ni. Tetapi setelah kedatangan Barat ke alam Melayu, maka unsur-unsur Barat telah diserap masuk ke dalam tamadun Melayu dan unsur-unsur agama Islam tu telah hilang sedikit demi sedikit dalam tamadun Melayu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada malam ini saya ingin membentangkan sumbangan tamadun Melayu kepada dunia dari aspek politik. Sebelum kedatangan Islam, di alam Melayu itu sendiri telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu dan Buddha ini, mereka telah mengamalkan konsep Deva Raja yang telah meletakkan seseorang raja itu pada tahap yang paling tinggi dan mempunyai kuasa mutlak yang tidak akan dapat ditandingi oleh mana kuasa yang lain. Dan mereka percaya, masyarakat Melayu itu sendiri percaya bahawa raja-raja itu sendiri merupakan bayangan Tuhan dan menjadi perantaran antara rakyat dan dewa-dewa. Tetapi konsep di Deva Raja ini di India diamalkan bertujuan untuk meimbangi kuasa raja dengan kuasa Brahmin. Brahmin ialah merupakan golongan agamawan di India. Dan mereka juga telah meletakkan ukuran bahawa sesebuah kemakmuran itu hanya dapat diukur dengan kesejahteraan rakyatnya sahaja. Okey, setelah masuknya Islam ke alam Melayu, konsep Deva Raja ini telah diubah menjadi konsep Zilullah fil Ard, iaitu bayangan Allah di muka bumi. Dalam konsep Zilullah fil Ard ini telah menyebabkan kuasa raja, kepercayaan masyarakat Melayu terhadap raja itu sendiri tidak melampaui batas. Maksudnya di sini ialah kuasa raja di atas raja itu mempunyai kuasa yang lebih mutlak, yang lebih hebat daripada seseorang raja itu sendiri. Dan setelah kemasukan Islam juga, konsep sakral dan syakti telah diubah menjadi konsep daulat dan dahaka. Perkataan daulat itu sendiri telah diambil dari bahasa Arab yang membawa maksud kewibawaan, keistimewaan dan keunggulan oleh raja dan keturunannya. Manakala konsep dahaka pula ialah konsep yang diguna pakai terhadap orang yang ingkar akan perintah raja. Dan daripada konsep daulat dan dahaka inilah telah melahirkan rakyat ataupun konsep taat setia. Dan daripada konsep ini jugalah telah melahirkan konsep tulah, iaitu konsep tulah yang membawa maksud hukuman ataupun balasan terhadap orang-orang yang ingkar tak perintah raja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zainora Ramada binti Samot. Nombor matrik saya A168955. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan pada bab 3.2 di bawah perundangan bagi ketamadunan Melayu. Baiklah, jika diikutkan, bidang perundangan ini dikatakan amat penting bagi mewujudkan sebuah
tamadun yang bersistematik dan teratur. Hal ini demikian kerana sistem perundangan ni penting bagi mengekalkan keselamatan dan keharmonian bagi sesebuah negara. Jika diikutkan, telah wujud pelbagai undang-undang di tanah Melayu atau di alam Melayu yang telah diasaskan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Antara bukti awal terdapatnya perundangan Islam ataupun adat Melayu yang wujud di tanah Melayu sendiri adalah berasaskan penemuan Prasasti Terengganu di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Jika mengikut prasasti tersebut, ia bertarikh 17 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masihi. Jika diikutkan, batu bersurat tersebut banyak mencatatkan tentang tanggungjawab pemerintah bagi melaksanakan dan menguatkuasakan ajaran Islam. Sebagai contoh dalam hal pemberian dan penerimaan hutang, rejam ataupun hukuman sebat ke atas penzina, hukuman menuduh zina dan tentang ketaksamaan antara semua orang sama ada orang tersebut adalah orang atasan maupun orang bawahan. Dalam hal ini menjelaskan bahawa perundangan Islam telah lama wujud dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu. Jika diikutkan, pelbagai perundangan telah wujud di alam Melayu. Sebagai contoh, Undang-Undang Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak Adat Aceh dan tidak terkecuali juga Undang-Undang Laut Melaka berdasarkan versi yang berlainan iaitu Undang-Undang Perahu dan Undang-Undang Berlayar. Jika diikutkan, pengaruh agama Islam yang mula berkembang di alam Melayu ni, dia banyak mempengaruhi pemerintahan di negeri Melaka apabila Raja Melaka mula memeluk Islam. Hal ini kerana pada waktu tersebut telah terdapatnya penyusunan semula Undang-Undang Melaka dalam jangka masa yang agak panjang. Penyusunan tersebut bermula di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Shah, kemudian diikuti oleh pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Jika diikutkan, hukum kanun yang wujud pada waktu tersebut dijadikan panduan untuk pentadbiran kerajaan Melaka. Namun, hukum kanun tersebut telah dijadikan sebanyak 46 naskah salinan yang telah diberikan pelbagai nama gelaran. Antara nama gelaran bagi undang-undang tersebut seperti Undang-Undang Negeri dan Pelayaran, Surah Undang-Undang, Kitab Undang-Undang, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Raja Melaka serta Hukum Kanun Melaka. Baiklah, bagi Hukum Kanun Melaka juga diceritakan banyak menekankan tentang hukum dan adat orang Melayu. Dikatakan juga orang Melayu ni mengamalkan dua adat utama iaitu adat Perpatih dan adat Temenggung. Jika diikutkan, adat Perpatih ni dia ada pengaruh antara pengaruh Islam dan pengaruh Hindu. Dan satu lagi keunikan adat Perpatih ni, dia amat mementingkan jurai sebelah ibu atau wanita, terutamanya dalam hal-hal perwarisan harta lah. Okay, seterusnya kalau adat Temenggung ni pula, adat Temenggung ni biasanya dipraktikkan di Melaka atau lebih tepat sekali dekat kawasan pantai, pelabuhan kota ataupun bandar. Sistem adat Temenggung ni pertama kali diwujudkan sewaktu pemerintahan Datuk Temenggung Bendahara Kaya yang dikatakan memerintah kawasan persisiran pantai di Minangkabau. Dan mengikut pandangan Abu Hassan Syam dan Marian Salim, mereka ni telah mengkategorikan adat Temenggung kepada beberapa bahagian supaya kita mudah untuk mengenal pasti pembahagian adat Temenggung tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, mereka membahagikan kepada Undang-Undang Negeri Kota yang meliputi Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Negeri zaman yang lebih kemudian
yang dikatakan lebih banyak pengaruh Islam. Sebagai contoh, Tamrat al-Muhimmah, Muqaddimah fi Ittizam dan Itqan al-Mulk bi Ta'dil as-Suluk. Selanjutnya, pembahagian berasaskan Undang-Undang Sumatera yang bukan adat perpatih. Sebagai contoh seperti Undang-Undang Palembang, Undang-Undang Jambi dalam pegangan Moko-Moko, Undang-Undang Bambang dalam negeri Bengkulu serta Undang-Undang Pasumah. Selain itu juga ada juga pembahagian berasaskan peraturan dan adat seperti adat Raja-Raja Melayu dan lain-lainnya. Baiklah, kalau diikutkan pembahagian yang telah ditemukan oleh beliau ni, dikatakan telah menjadi kodifikasi kepada undang-undang adat tempatan. Hal ini membolehkan garis panduan terhadap asal-usul adat Temenggung mudah dikenal pasti. Selain itu juga, penyebaran pengaruh ajaran Islam dalam undang-undang turut terdapat dalam undang-undang Melaka. Sebagai contoh, terdapatnya 5 fasal dengan 8 pecahan bagi aspek perdagangan, iaitu antara fasal 29 ke fasal 34. Sebagai contoh, bagi fasal 29 amat menekankan tentang peraturan tentang timbangan dan sukatan, fasal 30 peraturan tentang perniagaan dan pengamalan riba, fasal 31 mengemukakan peraturan tentang penjualan tanah. Selain itu juga, pengaruh Islam tidak hanya tertumpu di negeri Melaka tetapi negeri-negeri selainnya. Sebagai contoh, di negeri Pahang, wujudnya hukum kanun Pahang yang memperuntukkan 11 fasal berkaitan perdagangan, iaitu fasal 24 hingga fasal 35. Hukum kanun Pahang ni dikatakan telah ditulis sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Al-Muhyiddin Shah sekitar 1592 hingga 1614. Sultan Pahang pada waktu tersebut telah mula melaksanakan syariat Islam berdasarkan mazhab Syafi'i, dan beliau juga dikatakan telah menggelarkan Pahang sebagai Dar Islam. Undang-Undang Pahang ni kemudian mempunyai 93 fasal yang telah diperbaharui dan mempunyai unsur keislaman. Antara unsur-unsur penting yang terdapat dalam hukum kanun Pahang ni berkaitan undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, undang-undang keluarga dan perkahwinan, dan perkara berhubungan dengan kesalahan agama dan ibadah. Selain itu, terdapat juga pengaruh Islam dari segi perundangan di negeri Kedah, kerana wujudnya undang-undang negeri Kedah yang menyatakan tentang 2 fasal berkaitan peraturan jual beli, iaitu pada fasal 4 dan fasal 10. Sebagai contoh, pada fasal 4 amat menekankan hukum jual beli di mana seorang yang hendak berjual beli atau berdagang perlu melaporkan hal tersebut kepada seorang pegawai terlebih dahulu, iaitu yang dikenali oleh sebagai penghulu atau kueng. Kueng ini akan bertanggungjawab memberi surat perlepasan atau surat kebenaran kepada peniaga setelah mereka memeriksa barang dagangan para peniaga tersebut. Dalam hal ini menjelaskan bahawa masyarakat Melayu telah mempunyai perundangan yang tersendiri dari segi pengaruh Islam maupun Hindu. Jelas sekali perundangan ini amat penting bagi mengekalkan keharmonian dan keselamatan bagi sesebuah negara tersebut. Sekian, terima kasih. Tak record. Kita teruskan dengan 3.3 iaitu kemahiran pembuatan. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nur Fazlin Iliana binti Zainuddin, pemegang kad matriks A169888. Jadi aspek pertukangan. Aspek pertukangan ni lebih tertumpu pada rumah. Jadi pembuatan rumah iaitu tingkap, dinding dan curuk atap, peralatan kelengkapan rumah serta bumbung. Jika dapat lihat di gambar yang disediakan di sebelah slide ini, kita dapat lihat keunikan rumah orang Melayu yang dibuat daripada kayu atau papan pada waktu itu. Dikatakan bahawa rumah orang Melayu yang dibuat pada waktu itu tidak menggunakan sebatang paku pun. Namun mereka menggunakan teknik tanggam, iaitu mencantumkan antara papan dan papan. Namun dijamin bahawa tidak akan berlaku
langsung kerosakan atau kejatuhan rumah tersebut. Seperti jika datang ke Melaka ataupun ke Bandar-Bandar Melaka, masih terdapat rumah-rumah yang menggunakan teknik tanggam dan dapat melihat contoh tersebut. Jadi rumah tersebut masih kukuh sehingga kini. Dapat dinyatakan bahawa rumah itu memang baik pembinaannya. Ia juga mempunyai kepelbagaian ruang seperti ruang induk, ruang tengah, ruang dapur dan serambi yang mencantumkan antara satu sama lain. Kemudian pula kemahiran pembuatan dalam teknik mengolah tanah liat menggunakan cawan, periuk, pinggan, mangkuk dan sebagainya. Namun dapat dikatakan bahawa daripada zaman dahulu, iaitu zaman Neolitik lagi, bahawa orang Melayu ini sudah mula berevolusi membina perkara tersebut. Kemudian seterusnya dalam pembuatan labu sayung, iaitu satu bekas air yang dingin tanpa air batu. Labu sayung ini di Perak sehingga kini juga masih ada benda ni dan ia menjadi satu keunikan negeri tersebut. Kemudian alat-alat perabot, meja, almari, kerusi dan sebagainya. Kemahiran perkapalan, contohnya sampan, bot, perahu dan kapal. Jika kita biasa dengar itu jong yang digunakan oleh orang Melayu dahulu dalam dunia maritim. Terdapat satu catatan yang dibuat oleh orang Barat mengatakan bahawa jong yang digunakan oleh orang Melayu ni bersaiz 3 kali lebih besar pada galleon atau kapal yang digunakan oleh orang Barat. Itu menunjukkan bahawa teknik pembuatan yang digunakan oleh orang Melayu sangat hebat dan mampu memuatkan barang-barang perdagangan di dalam bot jong tersebut. Kemudian kemahiran cipta bentuk fashion pakaian masyarakat Melayu, baju kurung, kebaya dan busana Melayu. Sehingga kini kita dapat lihat keunikan baju kurung yang hanya terdapat di Malaysia. Kemudian kemahiran dalam pembuatan peralatan menulis, menghasilkan kertas dan peralatan tulis seperti dawat. Peralatan menulis ini lebih tertumpu kepada pembesar-pembesar Melayu pada ketika itu untuk membuat catatan-catatan ataupun catatan sejarah oleh pembesar yang berada di samping raja atau sultan. Assalamualaikum. Saya Naja binti Muhammad Safi, pemegang kad Metri A16941. Hari ini saya akan meneruskan pengaruh tamadun Melayu kepada dunia daripada skop sosial. Yang pertama adalah daripada segi pendidikan. Sistem pendidikan mula diperkenalkan oleh orang-orang kenamaan serta para golongan istana dan sultan. Di sini, sultan telah memainkan peranan dengan memanggil para guru ataupun ulama untuk datang ke istana untuk mengadakan pembelajaran secara formal. Manakala rakyat dan masyarakat tempatan pula telah mendapat pendidikan agama yang telah dijalankan di pondok-pondok maupun madrasah serta masjid dan di rumah para ulama dan tok guru. Di sini, para rakyat dan masyarakat tempatan akan mendapat pembelajaran awal mengenai pendidikan agama di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Seterusnya, terdapat dua jenis sistem pendidikan yang dikenalkan pada zaman tamadun Melayu dahulu. Yang pertama, pendidikan informal. Pendidikan informal juga dikenali sebagai pendidikan tidak formal. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan tidak formal telah diperkenalkan dalam berbagai bentuk seperti pantun, syair, hikayat, gurindan, seloka, nazar dan sebagainya. Pengenalan bentuk pendidikan informal ini disebabkan pada masyarakat dahulu sangat menekankan nilai, nasihat, sindiran dalam bentuk gurindan atau syair serta pembelajaran pendidikan secara tak formal yang lebih dekat daripada segi bentuk pantun dan hikayat. Seterusnya, jenis pendidikan yang kedua adalah pendidikan secara formal turut diperkenalkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan secara formal telah diperkenalkan di madrasah ataupun pondok dengan menggunakan sistem yang lebih teratur dan sistematik.
Pembelajaran di pondok ataupun madrasah lebih menekankan kepada aspek pendidikan agama secara lebih mendalam. Hal ini kerana di pondok dan madrasah, para ulama mula memperkenalkan pembelajaran yang berkaitan dengan tauhid, ikut akhlak, tafsir dan sejarah Islam. Seterusnya, dalam sistem pendidikan, sultan atau pemerintah memainkan peranan dengan mengarahkan para ulama dan guru agama untuk menulis dan menterjemahkan kitab agama Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana kitab agama Islam pada dahulunya kebanyakannya datang daripada Arab dalam tulisan dan bahasa Arab. Oleh itu, sultan telah memainkan peranan dengan mengarahkan para ulama dan guru agama untuk menterjemahkan kitab tersebut daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu dalam tulisan Rumi maupun Jawi. Hal ini dikatakan demikian kerana penterjemahan yang dilakukan secara besar-besaran telah memberi peluang kepada rakyat dan masyarakat tempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang pengajian atau pendidikan agama seperti Kitab Dur Al-Manzur, Kitab Al-Limat, Kitab Kifayah Al-Muhtaji ila Bashran Al-Muhyiddin Al-Qailan di Wahdatul Wujud. Kitab-kitab ini telah dibawa oleh para saudagar Arab yang datang berdagang ke tanah Melayu atau tamadun Melayu dan diguna pakai oleh para ulama dan guru agama tempatan. Seterusnya, perkembangan sistem pendidikan ini telah berjaya melahirkan ramai golongan intelektual yang terkenal yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Melayu di Nusantara. Antaranya Hamzah Al-Mansuri, Samsudina Sumatera, Naruddin Al-Raniri, Abdul Rauf Singkar dan Abdul Samad Al-Palimbani. Seterusnya, sumbangan daripada sosial juga dalam bentuk bahasa, tulisan, persuratan dan sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana tamadun Melayu sangat terkenal dengan kepelbagaian bahasa dan kepelbagaian persuratan dan sastra. Di sini, tulisan telah memainkan peranan sebagai penyampaian ilmu pengetahuan secara besar-besaran dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, tulisan pertama di tamadun Melayu dikenali sebagai Pahlawa yang dalam bentuk huruf kawi dan negari dan telah diikuti dengan pengenalan tulisan Jawi. Buktinya, tulisan Jawi telah ditemui melalui penemuan batu bersurat di Kuala Beran, Terengganu, di mana pada batu bersurat itu telah tertulisnya beberapa peraturan dalam bahasa Jawi lama. Boleh dikatakan tulisan Jawi juga dibawa oleh pedagang Arab. Manakala penulisan Jawi ini turut digunakan dalam penulisan kitab-kitab agama yang telah diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Seterusnya adalah bahasa. Bahasa adalah sebagai medium utama dalam komunikasi harian. Hal ini dikatakan demikian kerana dahulunya tamadun Melayu sangat terkenal dengan aktiviti pelayaran dan perdagangan. Oleh sebab itu, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa lingua franca yang telah digunakan oleh semua masyarakat termasuklah pedagang asing yang datang ke tanah Melayu untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Seterusnya, berlakunya perkembangan persuratan Melayu melalui beberapa bentuk. Pertama, sastra rakyat Melayu, sastra pengaruh Jawa dan Hindu dan sastra pengaruh Islam. Antara perkembangan persuratan lebih kepada sastra pengaruh Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana sebanyak karya-karya sastra Islam telah dibawa masuk ke tamadun Melayu. Antaranya karya sastra Islam telah yang mengenai salah silah para sahabat Nabi
dan tokoh-tokoh Islam. Antara karya sastra adalah Hikayat Abu Bakar, Hikayat Amir Al-Mu'minin dan Hikayat Hasan Hussein. Seterusnya, penulisan Melayu juga berada dalam bentuk prosa dan puisi, yang mana prosa adalah sebuah karya dalam bentuk esei atau karangan, manakala puisi adalah karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan bahasa yang lebih indah. Terdapat beberapa contoh prosa yang telah digunakan di tamadun Melayu. Antaranya naskah Taj Al-Salatin, Bustan Al-Salatin, Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Secara rumusannya, sistem pendidikan mempunyai hubungan rapat dengan perkembangan bahasa, tulisan, persuatan dan sastra di tamadun Melayu. Apabila berlakunya perkembangan bahasa, sejajarnya berlakunya perkembangan sistem pendidikan di tanah Melayu secara pesat sehingga dapat mewujudkan beberapa pondok dan madrasah yang terkenal di seluruh Nusantara. Jadi kita sudah sampai kepada kesimpulan. Jelasnya tamadun Melayu telah lama bertapak di rantau Asia Tenggara ini dan mempunyai sumbangannya yang besar kepada dunia. Peradaban Melayu juga telah mengalami proses perkembangan yang lama dan melalui beberapa manifestasi yang berbeza. Kerajaan Melayu awal menunjukkan pengaruh dari kepercayaan Hindu-Buddha. Namun kerajaan-kerajaan Melayu awal ini dikatakan semakin mantap apabila mereka menerima Islam sebagai ajaran agama mereka. Jadi melalui semua yang telah kami bentangkan di atas dapat dikatakan bahawa banyak sumbangan yang diberikan tamadun Melayu kepada dunia. Kini antara negara tamadun Melayu yang dikenali kerana kepelbagaian kaumnya ialah Malaysia. Jadi ni ialah rujukan yang digunakan oleh kami, banyak sumber yang digunakan oleh kami, antaranya sejarah Melayu, sejarah dan tamadun bangsa Melayu, pengajian tamadun Islam. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.